Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Cikgu Sri dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran 3.2.1, menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan. Kemahiran 3.2.2, mengaplikasi cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan. Dan kemahiran 3.2.3, mengamalkan cara-cara memperkukuhkan pengaruh positif untuk keselamatan. Anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Kesihatan halaman 53 hingga 58, Unit 9, Komuniti Sihat dan Selamat. Mari kita fahami apa itu komuniti. Komuniti merupakan kumpulan masyarakat atau orang yang tinggal di sesuatu daerah atau negara. Biasanya dalam komuniti terdapat dua jenis pengaruh, iaitu pengaruh dari segi positif dan negatif. Mari kita kaji situasi positif terlebih dahulu. Okey, contoh situasi positif yang terdapat dalam komuniti kita. Yang pertama, membantu jiran yang memerlukan, seperti bergotong royong membersihkan kawasan perumahan. Yang kedua, berbaik-baik dengan jiran tanpa mengira bangsa dan agama. Seterusnya, menjadi suri teladan kepada rakan sebaya dan orang lain. Dan yang terakhir, menjalinkan hubungan yang baik dengan komuniti setempat. Kalau kita lihat dari sudut pengaruh komuniti dari segi situasi negatif, kita akan dapat lihat beberapa contoh seperti sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mengambil peduli hal jiran tetangga. Selain itu juga, sikap suka mengajak rakan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu juga, terdapat segelintir orang atau jiran yang suka mengganggu ketenteraman awam. Dan yang terakhir, jiran yang tidak memberi kerjasama dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Anak-anak, mari kita lihat cabaran juara. Pasukan Firdaus berjaya menjuarai kejohanan berbasikal remaja kebangsaan kategori bawah 12 tahun. Selain menjulang nama sekolah, mereka juga menjadi popular dalam kalangan rakan sebaya dan komuniti mereka. Pengalaman pasukan Firdaus seperti yang berikut mungkin pernah kamu alami. Anak-anak boleh lihat ya, terdapat dua situasi yang Firdaus alami, iaitu situasi positif dan situasi negatif. Bagaimana cara Firdaus menangani kedua-dua situasi ini? Sekiranya kita berfikiran positif, maka kita dapat menangani segala situasi yang kita alami dengan baik. Anak-anak, berikut pula merupakan cara-cara menangani pengaruh yang mengancam keselamatan. Okey, yang pertama, kita boleh mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat setempat akan kepentingan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kedua, boleh menjalinkan hubungan yang baik dalam komuniti supaya kita terhindar daripada situasi yang negatif. Seterusnya, kita boleh memilih aktiviti yang berfaedah dan tidak membuang masa serta mengganggu ketenteraman awam. Dan kita juga boleh menolak ajakan rakan dengan cara yang baik. Ajakan yang ditolak itu semestinya ajakan yang tidak berfaedah. Okey, mari kita lihat akar sempit jika merempit. Geng motor kondominium sungai dalam mencabar Firdaus untuk berlumba haram pada waktu lewat malam. Dengan bijak, Firdaus menolak cabaran tersebut tanpa menimbulkan kemarahan kepada mereka. Kita ikuti kisah Firdaus dengan geng motor tersebut. Okey anak-anak, kalau anak-anak baca perbualan antara geng motor tersebut dengan Firdaus, anak-anak boleh nampak betapa pintarnya Firdaus dalam
menangani situasi yang negatif ini. Okey, mari kita lihat dua alasan yang digunakan oleh Firdaus untuk menolak ajakan geng motor kondominium Sungai Dalam. Yang pertama, menolak ajakan dengan cara merendah diri. Bagaimana cara dia merendah diri? Cuba lihat ayatnya. Saya tidak pernah menunggang motosikal. Jadi kita tidak perlu berlumba sebab saya pasti akan kalah. Itu cara dia merendah diri dengan mengatakan dia akan kalah. Yang kedua, mengatakan bahawa dirinya tidak mempunyai motosikal dan lesen untuk menunggangnya. Kita lihat dialog yang terakhir. Bagaimanakah kamu mahu menilai kemahiran saya? Motosikal pun saya tiada. Apatah lagi lesen untuk menunggangnya. Okey, anak-anak boleh mencontohi cara penolakan Firdaus. Okey anak-anak, berikut merupakan amalan memperkukuhkan pengaruh positif untuk keselamatan. Jadi di sini cikgu nak anak-anak baca lirik yang terdapat dalam nilai diri sejati. Okey, anak-anak boleh nyanyi lirik ini mengikut irama lagu warisan. Okey, kita kupas satu persatu. Kalau kita lihat lirik yang pertama yang boleh dikupas ialah mari kita eratkan kerukunan. Okey, dengan cara ini kita dapat meneguhkan asas kerukunan dalam komuniti. Okey, jauhkan segala prasangka, mengelakkan sikap negatif dan prasangka buruk. Kemudian amalkan sikap kerjasama. Kita mengamalkan sikap bekerjasama. Kenalan bajet anasir jahat ku hindari, mengelakkan diri daripada kelakuan yang tidak baik. Yakin dengan cara disendiri, pamer jati diri, iaitu kita mempunyai jati diri yang tinggi. Dan yang terakhir, ku jauhi segala kemungkaran, mengelakkan diri daripada kemungkaran. Dengan cara-cara yang cikgu sebutkan ini, kita boleh memperkukuhkan pengaruh positif untuk keselamatan. Anak-anak, sebagai seorang remaja yang hebat, apakah pilihan anda? Adakah anda akan terdorong ke arah situasi positif ataupun negatif dalam memastikan komuniti berada dalam keadaan selamat? Tepuk dada, tanya iman. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Sri. Anda merupakan anak-anak yang hebat. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.